وبه قال حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع قال نافع أبطأ عبادة عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر قال أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها القراءة قال فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة فقال بعضنا إنا نصنع ذلك قال فلا وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن إذا جهرت فلا تقرأوا بشيء من القرآن إلا بأم القرآن. وبه قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة نحو حديث الربيع بن سليمان قالوا فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا. قال مكحول اقرأ فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على حال. Itulah hadis-hadis dalam bab ni. Bab baki lagi. Baru ni kita sudah pun baca dah hadis-hadis itu, cuma tak ada nak perjelas lagi. Hadis yang kita baca saat ni adalah tidak sahih, dhaif, kerana perawi dia iaitu Al-Haytham bin Humaid. Abu Dawud sendiri berkata thiqah qadari. Abu Mushir Al-Ghassani berkata dhaif qadari. Ini bermazhab berfahaman qadariyah dan dhaif. Itu masalahnya dalam sana. Yang kedua Makhul, Zaid bin Waqid Ad-Dimashqi meriwayatkan daripada Makhul. Makhul itu setara mana? Imam Zahabi dalam Mizanul I'tidal mengatakan bukan seorang ulama mengatakan dia thiqah. Ibnu Sa'ad berkata dha'afahu jama'atun, tapi sekumpulan ulama mengatakan dia ni dhaif. Qultu, pengarang berkata huwa sahibu tadlis, dia ni banyak melakukan tadlis, dia ni penyembunyian sanad. Wa qad rumiya bil qadar, dan dia pula dituduh dikatakan berfahaman qadariyah. Yahya bin Ma'in berkata dia ni qadari dulu, thumma raja'a, kemudian dia tinggal pendapat qadariyah. Hafiz Ibn Hajar memasukkan dia dalam tabaqat mudallisin, yakni perawi-perawi yang melakukan tadlis. Dia adalah di antara perawi yang banyak melakukan tadlis. Sebab itu imam-imam hadis tidak menganggap hadis-hadis dia tu hujah sebagai hujah, kecuali kalau mereka ada menyebutkan tasrih bis sama', mana ada kata dia dengar orang ni kata. Kalau riwayat dengan an begitu tidak memadai, sebab dia mudallis, termasuk dalam mudallis. Di sini pun dia riwayat dengan an, bukan dia kata sami'tu, tidak. Ada di antara mereka yang menolak terus hadisnya, tak mahu terima langsung hadisnya.
Begitulah. Itu masalah yang kedua dalam sanadnya. Masalah yang ketiga iaitu Nafi' bin Mahmud bin Ar-Rabi'. Itu. Jadi Makhul mengikut riwayat ini, dia mengambil daripada Nafi' bin Mahmud bin Ar-Rabi'. Siapa Nafi' bin Mahmud bin Ar-Rabi' itu pula? Dia ni kira-kiranya meriwayatkan daripada Ubadah. Tetapi ulama-ulama hadis mengatakan tidak diketahui dia ni ada meriwayatkan hadis melainkan hadis ni. Hak ni ya kalau ada pun. Ibnu Abdul Bar pula mengatakan Nafi' majhul, yakni perawi yang tidak diketahui, tidak dikenali. Jadi kalau ulama hadis tak kenal tu, tak boleh lah. Orang lain tak kenal, tak apa, ulama hadis tak kenal. Hafiz Ibn Hajar dalam Taqrib mengatakan mastur, mana keadaannya itu tertutup, mana tidak diketahui. Tapi Ibn Hibban mengatakan dia ni thiqah. Seperti kita maklum, Ibn Hibban ni dia banyak melakukan tasahul. Dia mutasahil. Dia mudah lulus lah orang. Padahal orang lain macam-macam kata. Jadi gitulah. Mana oleh kerana ada 3 orang perawi ni dalam sanad, tak kemah lah. Tak kemah dari segi sanad ni. Kalau kita nak kira dari segi sanad, jadi bila tak kemah, tak boleh nak buat hujah dulu lagi lah. Tak boleh nak buat hujah dah. Nak buat kira tak boleh buat kira, tak laku orang kata. Kalau nak buat hujah tak laku. Cuba kalau kita nak tebal jugalah, tebal juga. Kita nak perhati. Kita nak perhati kandungan dia ni. Kalau kita perhati kandungan dia ni, iaitu ceritanya Ubadah ni, skalanya dia lah jadi tu imannya, sahabat ni. Tapi kali tu dia lewat, maka Abu Nu'aim, muazzin dia tu pun naik jadi tu iman. Kami pun, kata perawi ni, duduk di belakang dia. Dia baca derah. Ubadah ni baca Ummul Quran, yang dibaca Fatihah, baca Fatihah dia mana dalam sembahyang. Bila dia selesai, saya pun katalah, kata perawi ni, yang ni Nafi' tu lah, Nafi' yang dikatakan majhul tadi tu. Dia kata, saya kata pada Ubadah, saya dengar kau baca Ummul Quran, yang dibaca Fatihah, ketika Abu Nu'aim baca derah tadi. Dia kata memanglah Rasulullah SAW pernah jadi tu imam kepada kami dalam salah satu sembahyang yang baginda baca derah dalam sembahyang tu. Jadi hak baca derah ni Maghrib kita Isya subuh itulah. Beliau berkata, maka bacaan terkeliru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terkeliru dalam membaca bacaannya. Bila baginda selesai, aqbala alaina biwajhi, baginda pun menghadap kami, paling menghadap kami, seraya berkata, adakah kamu membaca ketika aku mengeraskan bacaanku? Ketika aku baca derah, kamu baca kah? Faqala ba'duna, sebahagian daripada kami berkata, inna nasna'u dhalik, kami memang baca. Qala, Nabi SAW kata, fala, jangan. Wa ana aqul, padan pun, kalau kita kata bahasa Kelantan, padan pun aku serah, padan pun aku serah, aku terfikir, kenapa pula aku ni dilawan baca Al-Quran bila aku baca derah? Jangan kamu baca apa-apa daripada Al-Quran. Bila aku baca derah, kamu jangan baca apa-apa daripada Quran kecuali Ummul Quran. Bagi orang yang pegang, kata kena baca Fatihah juga tu, kok mana-mana Fatihah kena baca, dia pegang juga ni. Sebab Nabi tak boleh baca hak lain, tapi Fatihah dia suruh baca. Fatihah dia suruh baca, hak lain dia tak boleh baca. Ketika dia baca derah, jangan baca hak lain mana-mana ayat Quran kecuali Ummul Quran. Daripada situlah. Tapi sebab kita kata tak adil lah, oleh kerana dia tak boleh jadi hujah dah, tak jadi, tak boleh. Sekarang yang keduanya
Kalau kita nak kira dari segi usul, Nabi suruh ataupun Nabi suruh selepas daripada dia larang, ataupun kecuali selepas daripada larang, dia memberi makna bukan wajib. Paling tinggi harus, boleh baca. Kalau nak baca juga bolehlah, baca betul. Gitu, dia memberi makna begitu. Sebab banyaklah contoh-contoh. Baru ni pun kita sudah sebut dah, sebahagiannya sudah sebut dah. Iaitu lagu mana hukumnya kalau dulu larang, lepas tu dia suruh. Macam sini, jangan baca apa-apa Quran. Jadi termasuklah Fatihah tu pun masuk juga kalau nak kira Quran juga. Kecuali hak ni. Hak kecuali ni adakah taraf wajib dia je? Tidak. Dari segi usul paling tinggi dia harus, boleh kalau nak baca boleh, kalau nak baca paling tinggi. Jadi kalau boleh saja, maka itu tidak boleh kita simpulkan wajib, apalagi nak kata rukun. Itu dua perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, Nabi SAW tanya, adakah kamu baca di belakang aku tadi? Maknanya ramai-ramai tak baca ni. Sebab apa? Faqala ba'duna, dia kata, sebahagian kami berkata, bukan semua. Maknanya tidak maklum semua baca. Ada sebahagian yang baca. Sebahagian daripada kami kata, memang kami buat, memang kami baca. Maknanya tidak semua. Kalaulah diketahui oleh semua sahabat tu Nabi suruh baca, tentu lah bacalah kau. Tentu kata apa-apanya. Tidak kau suruh kan ni baca, tentu kata lagu tu. Ni tak hak ramai-ramai senyap. Adalah sebahagian daripada kami, daripada mereka tu kata kami baca. Maknanya tidak semua. Apa yang tidak semua? Kira-kiranya hak lain tak baca lah. Dah kalau tak sah, maknanya hak sebelum pada tu sembahyang dalam keadaan tak sah kau. Apa Nabi tak ayat biar jelas daripada dulu. Sebab hak lain tu tak baca. Dia kata ba'duna. Tu benda kena perhati. Sebahagian daripada kami kata. Mana sebahagian daripada kami lah. Hak kata dia kata memang kami baca. Bukan semua baca. Lepas tu setengah-setengah orang dia takwil yang Nabi tegur ni, kau tak baca derah. Tak nyabik. Sebab Nabi SAW kata, adakah kamu baca? Tanya tu memberi makna dia tidak pasti, cumanya adalah bunyi sikit-sikit. Baca kau. Kalau baca derah tidak lagu tu. Takkanlah baca derah ketika Nabi SAW dia baca derah. Jadi berlawan pula. Hak ni baca kau setara tu pun dia tidak benar. Sehingga dia tanya, adakah kamu? Maknanya macam dia tidak pasti, tetapi dia berasa terganggu. Itu menunjukkan tidak baca derah. Ataupun kalau kita nak kata, kalau baca derah pun duduk jauh benar. Dia berbunyi lah. Kalau duduk dekat tu tak pernah sabar kita nak kata mereka baca derah. Jadi kalau kita nak ambil kira juga, riwayat ni pun tidak jelas juga. Ia menunjukkan rukun, wajib pun tidak. Apatah lagi nak kata jadi rukun, baca tu kepada makmum, nak baca dalam sembahyang tu nak jadi rukun lagilah. Dan bagi orang yang mengatakan kalau makmum ni jadi makmum, ketika imam tu baca derah tak boleh baca, hadis ni teranglah kepada dia, bila aku baca derah kamu jangan baca apa-apa, kecuali ummul Quran. Mana kalau baca qahar, boleh jadi tak masuk dalam hak ni. Dia kira gitu. Hak tak boleh baca derah ni, hak boleh baca, kalau boleh baca pun ummul Quran saja. Kalau baca derah. Tetapi orang yang berpendapat kata boleh baca derah tu, ketika boleh baca, boleh baca pun dia tidak kata kalau tu imam baca derah. Imam macam Imam Malik, dia kata kalau imam baca derah, makmum tak boleh baca. Fatihah pun tak boleh baca. Fatihah pun tak boleh. Begitu juga Imam Ahmad, dia kata tak boleh. Cuma Imam Ahmad kata kalau duduk jauh tak dengar, boleh baca. Walaupun tu imam baca derah, dia duduk jauh sangat, dia pun tak dengar tu imam baca. Mana ramai sangat kau orang kita kata. Tapi kalau Imam Malik tak, kalau dalam sembahyang tu imam baca derah tu dia jauh, dia tak dengar pun, dia tak boleh baca. Mana mereka pun tak boleh pakai juga ada ni.
Tak boleh juga. Tak sihir akal juga ada ni. Sebab apa? Sebab dia kata kalau dah tu imam baca derah, Nabi tak boleh baca. Lepas tu hak boleh bacanya Ummul Quran, mereka tak terima gitu. Fatihah pun tak boleh baca kalau tu imam baca derah. Tu Imam Malik, Imam Ahmad kata lagu tu. Cuma beza tadi, Imam Malik kata dengar tak boleh baca dalam sembahyang tu imam baca derah. Imam Ahmad kata kalau dengar tak boleh baca Fatihah, tak boleh, kena dengar tu imam baca. Hanya Imam Syafi'i dia kata tu imam baca derah kau dengar kau tu imam baca tu, kau tak dengar kau kena baca betul. Kena baca betul. Sebab Fatihah baginya bukan sekadar wajib tetapi rukun. Mana siapa tak sah sembahyang. Siapa tak sah sembahyang. Di antara pegangan orang-orang yang mengatakan wajib baca Fatihah tu, inilah dia kata setara tak boleh baca gitu umur tu. Kira larang lah, marah lah tu. Dia suruh baca juga Fatihah. Menunjukkan Fatihah dia tak boleh tinggal lah. Dia faham gitu. Dia faham gitu. Selagi riwayat daripada Makhul daripada Ubadah seperti itu juga. Jadi ceritanya Makhul ni kalau dalam sembahyang maghrib, kau isya, kau subuh, kau dia baca Fatihah. Dalam setiap rakaat baca Qaha. Kalau dia jadi makmum lah, dia jadi makmum dia baca Qaha. Makhul kata mu bacalah. Baru ni kita kata iqra boleh baca, aqra'u pun boleh. Kalau aqra'u saya baca. Kalau iqra mana dia suruh orang lain bacalah. Kamu bacalah. Pada ketika tu imam baca derah tu, bila dia baca Fatihah dan dia berhenti, kamu bacalah Qaha. Kalau imam tak berhenti, mana dia baca semacam baca surah pula. Dia tak boleh dia tak berhenti lah. Kamu baca Fatihah sama ada sebelumnya, bersamanya dan selepasnya. Ikut tak cara, kena baca semacam. Jangan sekali-kali tinggal. Dia kata jangan sekali-kali tinggal Fatihah tu. Baca semacam ke mana-mana. Kalau tu imam tu mana dia tak berhenti lah, tak berhenti sebentar lepas pada amin tu tak berhenti, tak ada tak cak. Kalau kita tahu dah lagu tu, kita boleh baca sekali dengan dia, kau sebelum dia, kau selepas dia, kau boleh belakang. Itu mengikut makhul. Makhul ni setara mana kan? Seperti kita kata tadi lah, baca dah tadi tu. Maknanya perawi yang ulama tidak semua sepakat dalam menerimanya. Itu paling ringan lah, paling ringan, sederhana. Ada setengah tak terima langsung, tak terima langsung. Hak nak terima tu pun kalau riwayat dia, kalau secara an-anah tak sih. Sebab dia ni mudallis. Baiklah. Pengarang kitab Badlul Majhud ni, apa dia sebut? Ramai juga kita ni ada kitab ni, boleh tengok pada muka surat 48. Dia kata, kita terjemah sekali lah setengah-setengah tu. Masalah ni khilaf ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan fuqaha muslimin daripada dulu lagi khilaf. Puak-puak Hanafiyah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka mengatakan makmum tak boleh baca di belakang imam. Sama ada dalam sembahyang baca Qaha, dalam sembahyang baca derah tak boleh. Ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka, dia kata kena baca Fatihah. Makmum ni, cerita makmum ni, sama ada dalam sembahyang baca Qaha atau sembahyang baca derah, tak cara, kena baca. Ulama-ulama dalam mazhab Malik dah hak sependapat dengan mereka, dia kata kena baca Fatihah dalam sembahyang hak baca Qaha. Sembahyang hak baca derah tak boleh. Mazhab Ahmad kata dia serupa dengan mazhab Malik juga. Cuma dia kata kalau makmum tadi dia dengar bacaan imam, dia tak boleh baca. Tapi kalau dia tak dengar, misalnya dia jauh daripada tu imam, boleh, dia boleh baca. Itu dia sebut. Lepas tu panjang lagi. Tidak nak sebut semualah sebab sebahagiannya kita sudah sebut dah sebelum pada ni.
Sebahagiannya sudah sebut dah baru ni. Cuma nak sebutnya sini. Cuba tengok pula muka surat 52. Muka surat 52. Perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua pun kita tidak nak baca semua. Tidak nak baca semua. Dia kata fal mawquf indana hujjah hasidu lianna as-sahaba udul wa ma'a hadha hasidu ana. Di samping itu ruwiya man'ul qira'ah khalfal imam, ada diriwayatkan larangan membaca di belakang imam ini an 80 minas sahabah al-kibar, daripada 80 orang sahabat-sahabat besar. Minhum, di antara mereka al-Murtadha Sayyidina Ali, wal Abadilah al-Thalathah, dan 3 Abdullah. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar. Dan nama-nama mereka itu ada di sisi ahli hadis, kata dia. Jadi kata dia ittifaq mereka ni macam ijmu' lah ni. Macam ijmu'. Sebab itu pengarang kitab Hidayah, dalam kitab Hidayah fiqh Hanafi, dia kata wa ala tarkil qira'ah khalfal imam ijma'us sahabah. Dia dakwa gitu. Ijma' sahabat, kata dia, tentang perlu meninggal bacaan di belakang imam. Fasammahu ijma'an bi'tibar ittifaqil akthar. Dia panggil ijma' dari segi kesepakatan hak majoriti. Bukan makna ijma' mana tak ada seorang pun lagu lain. Ada juga lagu lain. Hak kata kena baca tu ada, tapi oleh kerana hak lebih ramai. Jadi atas dasar hak lebih ramai tu kadang-kadang dalam istilah fiqh dia panggil ijma' juga. Dia kata ijma'. Jadi kalau kita jumpa ijma' ni, jangan kita ingat tak ada khilaf langsung dah. Jangan. Macam sini ni. Dia sebut ni. Dia kata, lepas tu dia kata wa mithlu hadza yusamma ijma'an indana. Hak lagu ni orang panggil ijma' ni. Di sisi ulama Hanafi. Lepas tu dia sebut pula dalam kitab Kashful Asrar, riwayat daripada Abdullah bin Zaid bin Aslam daripada ayahnya, kata dia kana 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada membaca di belakang tu imam. Larang kerah, asyaddan nahi, larang semati-semati. Siapa dia mereka itu? Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ramai. Lepas tu orang besar-besar pula tu. Orang besar-besar pula. Lepas tu kata 80 orang saat ni tu ramai tu. Dia lagu mana jadi kadang-kadang beza dia sebut. Sebab gini, dari segi hak larang baca tu dia ada khilaf pula situ. Ada hak larang baca tak boleh ahli belakang tu imam ni baca derah kokoh-kokoh. Ada juga lagu tu. Ada juga orang larang sekadar kalau tu imam baca derah seperti pendapat Imam Malik tu. Ada juga lagu tu. Ada juga setara Imam Ahmad tu. Tapi kok mana-mana pun mereka kata tak boleh lah kalau di belakang tu imam tu kalau dengar dalam sembahyang hak derah tu. Jadi hak kata ramai saat ni hak tu. Hak dalam sembahyang kohar dan derah kedua-dua sekali, hak tu tidaklah seramai tu. Hak kata 80 ni masuk semua sekali. Jadi nak kata serupa dengan mazhab Hanafi semua pun tidak juga. Tapi kalau nak kira larang lah larang. Tak secara lah. Larang tu makna dalam semaya baca derah dan kohar ke atau baca derah saja ke, tak sekira. Tapi makna larang. Kalau belakang tu imam tu memang sampai 80 orang sahabat. Lepas pada tu dia kata duduk mana ni larangan-larangan ni duduk mana, ada ke tak ada, kau kata saja je. Adalah. Rawa Abdul Razzaq dalam musannaf dia, akhbarani Musa bin Uqbah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman
kanu yanhauna 'anil qira'ah khalfal imam. Wah, jelas. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, mereka melarang baca di belakang tu imam. Dia ada. Abdul Razak lagi mengemukakan daripada ni sanad dia amal dia di belakang ni. Lepas tu ada riwayat Tahawi dengan sanadnya daripada Ali. Dia kata annahu qala man qara'a khalfal imam falaysa 'ala al-fitrah. Arada annahu laysa 'ala syara'itil Islam wa qila laysa 'ala sunnah. Asal pasal tu. Siapa yang baca di belakang tu imam tidak di atas fitrah. Kata dia. Maksud dia tidak mengikut cara Islam. Siapa gitu mu? Setengah ulama kata tidak mengikut sunnah, itu maksudnya. Tapi dia kata gitulah. Dia juga mengemukakan Ibnu Abi Syaibah mengemukakan juga dalam musannafnya daripada Ibnu Abi Layla, daripada Ali, man qara'a khalfal imam faqad akhta'a al-fitrah. Daraqutni juga dengan beberapa turuk riwayat dia telah mengemukakan riwayat ini. Abdul Razak dalam musannaf dia riwayat daripada Daud bin Qais, daripada Muhammad bin Ajlan, qala Ali man qara'a ma'al imam. Jadi makna banyak riwayat-riwayat ni. Ibnu Mas'ud pun kata muli'afuhu turaban, semoga mulutnya disumbat dengan tanah, kata dia. Baca di belakang tu imam. Umar bin Al-Khattab pula kata wadidtu anna alladhi yaqra'u khalfal imam fihi hajat. Suka benar aku kalau orang hak baca di belakang tu imam ni biarnya ada anak batu dalam mulut tu, kata dia. Tu kata dia. Dalam Tamhid, thabata an Ali wa Sa'ad wa Zaid bin Thabit annahu la qira'ata ma'al imam la fima asarra wa la fima jahara. Telah sabit maknanya terbukti, ada lah, sahih lah, daripada Ali, Sa'ad dan Zaid bin Thabit bahawa tak ada baca di belakang tu imam ni. Sama ada kau tu imam tu baca ataupun derah. Hak ni riwayat ini serupa dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Lepas tu riwayat daripada Abi Wa'il, dia kata ada satu orang tu pergi, ini pun dalam musannaf juga, pergi kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, wahai Aba Abdurrahman, saya boleh baca kalau belakang tu imam? Dia kata, ansit lil Quran, kamu diam dengar Quran. Fa inna fi salati syughlan, kerana dalam sembahyang tu ada kesibukan, kata dia. Wa sayakfika dzalikal imam, kau tak payah baca tu imam, cukup dah untuk kau. Kata dia. Tabarani juga meriwayatkan daripada Abdul Razak, Ibnu Abi Syaibah juga, dan banyak lagi. Lepas tu dia bagi pula riwayat Tahawi pula, banyak lagi ya. Sebenarnya dia ada beberapa buku surat di sini, panjang ceritanya, bahaslah. Maknanya orang ni kata hadis ni tidak kuat, misalnya. Jadi dia bahaslah. Lepas tu hujah hal ini pula kata hak ni kuat, dia bahaslah. Maknanya kesimpulannya tidak kuat lah. Kesimpulannya tidak kuat lah. Hak kata wajib mesti kena baca tu. Mesti kena baca, siapa tak sah sembahyang. Pak Imam Syafi'i kata lagu tu, itu pendapat dia lah. Tapi orang lain pun, mana orang besar-besar juga. Orang besar-besar juga. Begitu ya. Jadi kalau kita tengok dari segi hujah-hujah, dari segi dalil ni, maknanya tidak kuat lah. Tidak kuat. Tidak jelas. Tidak jelas. Memang ada hadis tu, tapi hadis tu tidak terang, memberi makna dengan arti mesti, wajib, rukun, sebagai rukun tu. Kalau ada pun, ya orang lain pun terima. Untuk tu imam, iyalah memang tu imam tak boleh, kena baca lah tu imam. Kena baca lah, kena baca apa? Fatihah, memang tu imam. Ataupun kalau orang sembahyang solat, memang orang lain pun terima tu, orang lain terima. Ni masalah kalau makmum alik belakang tu imam, situ khilaf. Khilaf banyaklah situ tu. Kalau hak sembahyang solat tu semua terima dah tu, ataupun tu imam. Tu imam pergi mana pun dalam dunia ni baca Fatihah tu. Masalah sekarang ni makmum tu, makmum.
Lepas tu orang pertikai wa idza qara'a fa ansitu, gapo semua tu. Sini ada jawapan dia, ada. Sebenarnya kalau mengikut Syekh Khalil Ahmad ni, dia kata semua ni berlaku kekeliruan ni sebenarnya. Hadis hak sebenarnya hak ni, kata dia. Cuba benda kita perhati. Kesimpulan daripada kajian dia ni, dia kata qultu wa indi wajhun nazar fil istidlal bi hadits Ubadah anna hadha al hadith mukhtasar min hadithin tawil, kata dia. Hak sebenarnya kalau kita perhatilah, orang-orang duduk pegang dengan hadis Ubadah bin As-Samit, hak betul hak kuat sekalinya. Kata tak boleh kalau tak baca petihanya. Hak sebenarnya, kata dia, kalau kita perhati riwayat Ubadah tu, dia ada hak pendek, ada hak panjang. Dia riwayat ni, kalau kita nak pelesar riwayat ni, kita tak boleh pegang atas gitu, kita jumpa kita pegang lalu tak boleh lagu tu. Banyak tak selesai masalah. Dan kadang-kadang boleh mengelirukan. Dia kena tengok semua. Kena tengok semua, tengok hak mana hak paling lengkap sekali, hak paling panjang sekali. Cuma perhati molek hak panjang. Dia kata hak panjang yang dikemukakan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Bukhari dalam juz'ul qiraah, dan orang lain lagi. Hadis Ubadah tu lafaz dia begini. Dia kata gini, panjang, tidaklah bunyinya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sekat tu saja. Tidak itu saja. Dah hak tu kata dia termasuk dalam tasarruf perawi. Perawi ubah suai daripada apa yang dia faham hadis. Dia ubah suai, dia buat kesimpulan gitu. Kesimpulan yang dibuat oleh perawi, bukan lafaz Nabi SAW sendiri. Dia kata gini, lafaznya begini: kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr, faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fathaqulat alaihi alqira'ah, falamma faragha qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum, qulna hadhan ya Rasulullah, qala la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. فاختصر الراوي هذا الحديث وأخذ من قوله فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وروى على ما فهم منه بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Gitu cerita. Dia kata kami duduk sembahyang di belakang Rasulullah sembahyang subuh. Nabi SAW pun baca lah. Lepas tu dia terasa berat bacaan dia tu, terganggulah bacaan dia. Bila dia selesai bersembahyang, dia pun kata, "Bakali kamu baca di belakang tu imam kamu." Kami pun kata, "Iyalah, cepat-cepat." Kami baca, "Wahai Rasulullah." Nabi SAW pun kata, Jangan buat gitu, kecuali Fatihatil Kitab, kerana la salata, tiada sembahyang bagi orang yang tidak membacanya. Itu lafaz. Perawi meringkaskan hadis ini, dan dia ambil daripada kata Nabi SAW, fa innahu la salata liman lam yaqra' biha, dan dia ambil itu. Dia pun faham, dia pun meriwayatkan mengikut apa yang dia faham itu dengan lafaz la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Gitu kata dia. Hak asalnya kalau kita nak buat hujah hadis ni, kita kena pakai hak ni, bukan hadis hak mukhtasar, kata dia. Bukan hadis hak ringkas. Sebab hadis hak mukhtasar ini ia diasaskan kepada pahaman perawi, bukan diasaskan kepada lafaz kata-kata Nabi. Hak hujah ni iaitu fi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pada apa yang dipaham oleh perawi daripada lafaz hadis tu, kata dia. Kalau nak kira lafaz hadis tu, tak boleh kita nak beristidlal dengannya terhadap ataupun berkenaan dengan rukunnya, kedudukan Fatihah tu sebagai rukun. Tak boleh. Tak pergi sampai situ. Kalau kita tengok kepada hak asal, dia tak pergi sampai situ. Kerana Nabi SAW kata la salata itu dalil kepada ibahah harus Fatihatil Kitab, sebab dia larang sebelum pada tu. Dia larang, jangan baca kecuali ni boleh. Sekadar boleh. Kalau kita nak faham rukun, tak boleh, kata dia. Tapi kalau kita mari hadis mengikut apa yang dipahami tadi, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, boleh jadilah akan dipahami sebagai rukun sungguhlah. Kalau sekat tu.
Tapi kalau ambil kira hak sebelum pada tu kan ambil larang kan, baca tu. Kalau nak boleh pun baca hak ni. Kalau nak boleh, boleh saja, sekadar boleh. Sebab larangan selepas daripada suruh, selepas daripada larang, dia memberi makna harus, bukan memberi makna wajib. Suruh-suruh ni memang makna wajib. Kalau tidak lepas larang. Kalau lepas larang, dia memberi makna harus saja. Begitu juga dengan istithna, pengecualian di sini. Kerana Nabi SAW mengistithnakan Fatihah selepas daripada larangan membaca. Istithna selepas nahi, kata dia memberi makna ibahah. Sebab kalau kita kata tak sah nak sembahyang tu, kita faham gitu. Mana dengan arti rukun. La salata liman lam yaqra biha. Dengan arti anna salah yang tidak dibaca Fatihah batilah, tak sah, lana qada, kata dia. Akhirul kalam awwalahu. Dia akan jadi bercanggah ujung ayat tu dengan awal ayat. Dia akan jadi bercanggah. Tak leh dalam sabda Nabi SAW, dia tidak kecek gitu. Ujung ni bercanggah dengan hak dulu. Dia tak leh, dia kena sesuai. Hak sesuai tu, kalau kita terima hak sesuai, dia tidak akan jadi siapa kata wajib tu, siapa kata rukun tu tak leh. Dia tak leh lagu tu. Lepas pada tu dia takwil lah. Dia takwil lagi. Jadi maknanya tak lagi lah. Dia panjang lah ceritanya. Takwil lagi. Gini ni tak leh. Lepas tu hadis Ubadah bin As-Samit ini, hak makhul ni, riwayat makhul ni, sebelum pada hak kita baca saat ni ada dah. Sebelum pada hak kita baca saat ni, sebelum pada tu riwayat ada Muhammad bin Ishaq baru ni tu. Sebelum pada tu, hadis sebelum kita baca saat ni, baru ni kita sudah bicara. Jadi Muhammad bin Ishaq ambil daripada Makhul juga. Makhul di sini ambil daripada Mahmud bin Ar-Rabi'. Mahmud bin Ar-Rabi' ni ambil daripada Ubadah bin As-Samit. Tapi kalau kita tengok riwayat kita baca saat ni, Zaid bin Waqid ambil daripada Makhul. Makhul pula ambil daripada Nafi' bin Mahmud bin Ar-Rabi'. Itu maknanya perawi lain. Walaupun boleh jadi Makhul tu ambil daripada kedua-dua orang perawi tu, boleh jadi. Tetapi masalahnya dia ni perawi lagu mana dia ni. Dalam kedua-dua ni, Ibnu Ishaq pun ambil daripada dia an juga. Dia pun ambil daripada Mahmud bin Ar-Rabi' dengan an juga. Jadi secara an-anah juga. Hak ni pun kita baru baca saat ni dengan an juga. Dengan sebab itulah Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri ni dia sebut di akhir, dia kata sanad ada makhul ni, kata dia hadis Ubadah. Ini mengikut seorang lagi tokoh ulama hadis di India juga, Allamah Nimwi. Nimwi ini dia ada kitab Atharus Sunan nama dia. Dan kitab ini disiapkan oleh dia dengan kerjasama Maulana Anwar Shah Kashmiri. Anwar Shah Kashmiri ni ulama besar lah, ulama hadis. Dan kitab ni banyak bahas hadis-hadis lah, benda-benda gini. Dia sebut selepas dia mengemukakan hadis Ubadah yang panjang itu, dia kata, apa dia kata? Fihi makhul, dalam sanadnya ada makhul, wa huwa yudallis. Dia ni melakukan tadlis. Dia meriwayatkan hadis ini mu'an'anan, secara mu'an'an. Lepas tu dia pula ittirab fi isnadihi, mana tak tetap ni dalam sanad dia ni, kadang gini. Bagi pengkaji hadis dia ambil kira benda tu. Kita tak tahu, orang perisi belakang ni tak cara orang perkenal hak tu, kita serah sedap tu je. Tak tahu dah hak lain. Moga kenal lagu tu, sedap lagu tu lah. Tak tahu dah, kita tak aja terah hak lain. Macam tu.
Tapi kalau orang hak mengaji, dia lain cerita. Dia kata, wa ma'a dhalika qad tafarrada bi dhikri Mahmud bin Rabi' an Ubadah fi tariq Makhul Muhammad bin Ishaq. Di samping itu, seorang pula ni ada sebut Mahmud bin Ar-Rabi' yang mengambil daripada Ubadah ni dalam tariq Makhul ni, tak ada orang lain, seorang Muhammad bin Ishaq seorang ya. Ada sebut nama ni. Ada sebut Mahmud bin Ar-Rabi'. Ibnu Ishaq seorang ni. Wa huwa la yuhtajju biman farada bihi. Orang maklum dah. Ibnu Ishaq ni kalau dia riwayat seorang, jangan orang lain tak ada riwayat, orang tak buat hujah. Orang hak terima dia pun dia tak pakai juga. Boleh terima orang hak pakai Ibnu Ishaq tu pun dia kata kalau dia tidak seorang. Kalau ada kata orang lain, kalau dia seorang, orang tak terima. Orang hak terima tu, orang hak tak terima tu tak kira lah orang hak tak terima tu. Orang hak tak terima tu, orang hak terima dia tu pun dengan syarat juga. Syarat tu pun tidak menepati di sini. Sebab apa dia seorang ya riwayat? Wa huwa la yuhtajju biman farada bi. Fal hadis ma'lulun bi thalathati awjuh. Jadi hadis ini ma'lul, ada cacat dia kerana 3 sebab. Tu dia sebut. Lepas tu dia sebutlah dalam ta'liq, wa qala fi at-ta'liq, dalam ta'liq dia, ta'liq athar sunan, dia kata qala fil jawhar an-naqi fi ar-radd 'ala al-Baihaqi. Al-Jawhar an-Naqi ni karangan Ibnu Turkmani, orang Turkmenistan. Ada orang alim sana Tubik, Ibnu Turkmani, dia buat Al-Jawharun Naqi. Kalau cetakan Hyderabad India tu sekarang ni pun kitab Baihaqi, Sunan Baihaqi yang besar tu 10 jilid tu dicetak di India asalnya. Daripada cetakan itulah dicetak seluruh dunia. Bawah tu, bawah Sunan Baihaqi tu ada ni Al-Jawharun Naqi fi ar-radd 'ala al-Baihaqi. Dia kritik Baihaqi. Jadi di situ dia hadis-hadis hak Baihaqi hak mari dia kritik. Bawah tu ada. Situ dia sebut. Wal kalamu fi Ibn Ishaq ma'ruf. Cerita tentang Ibnu Ishaq ni ma'ruf dah, orang tahu belakang dah. Dia kata orang tahu belakang dah, orang ngaji tahu, dia kata. Setara mana dia tu. Wal hadis ma'a dhalika muttaribul isnad. Hadis ni di samping ada Ibnu Ishaq hak ma'ruf dah tu, kata dia, sanad dia tu muttarib pula. Tak kemah sanad dia. Wal Baihaqi bayyana ba'dahu. Baihaqi sendiri pun wayak dah setengah-setengah tu. Mana hak tak sedapnya, mana hak cendengnya kita kata. Dia sendiri wayak. Intaha kalam. Qultu. Oleh kerana tak terang ni, Khalil Ahmad hura pula. Dia kata rawahu Makhul marratan. Makhul ni masalah. Sekali dia riwayat daripada Ubadah bin As-Samit secara mursal. Dia tak ada dengan Ubadah bin As-Samit. Dia kata terus daripada Ubadah bin As-Samit. Ada juga riwayat cerita ni daripada Ubadah bin As-Samit tu. Tapi itu mursal lah. Mursal ni maknanya putus sanad dia tak boleh. Kadang-kadang dia riwayat daripada Nafi' bin Mahmud daripada Ubadah, macam tadi riwayat kita baca tadi. Dia riwayat daripada hak tu. Kadang-kadang pula dia riwayat daripada Mahmud sendiri, daripada Ubadah. Kadang-kadang pula dia meriwayatkan daripada Mahmud, daripada Abi Nu'aim. Abi Nu'aim tu yang dengar Ubadahnya, bukan Mahmud tu. Tu daripada Nabi SAW gini-gini hadis. Misalnya Daraqutni meriwayatkan daripada tariq Walid bin Muslim, haddatsani ghairu wahid minhum Sa'id bin Abdul Aziz an Makhul bihadza. Sanad sani. Gitulah mana keadaannya. Jadi tak boleh lah. Mana hadis ni tak boleh nak dibuat hujah, tak boleh dibuat hujah. Tapi dia ada sebut sini bunyi nak marah juga dia. Bunyi nak marah juga. Sebab apa? Daraqutni ni dia ta'assub sikit. Dia bela kuat Syafi'i. Jadi sini siapa dia kata hadis ini hadis
man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Hadis tu. Padahal hadis tu hadis sahih banyak turut dia. Daraqutni kata dhaif. Daraqutni kata dhaif. Sebab apa? Sebabnya hadis ini diriwayatkan oleh Jabir Al-Ju'fi. Jabir Al-Ju'fi ni dia tu sendiri tu Imam Abu Hanifah sendiri pun tak pakar dia. Jabir Al-Ju'fi ni Imam Abu Hanifah sendiri pun kata dia pendusta besar. Lagu mana nak pakar hadis tu? Siapa dia yang mengikut imam, bacaan tu imam tu sudah jadi bacaan dia dah. Tak payah makmum baca. Hadis itu dhaif. Kata Daraqutni. Sebab apa? Hadis ini dalam sanad dia ada Jabir Al-Ju'fi dan majruh dia ni. Abu Hanifah sendiri mengatakan dia ni dusta. Selain daripada tu, dia kata dalam hadis ni ada Abu Sa'id Ismail bin Umar bin Najih, dhaif dia ni. Dalam hadis Ibnu Umar tu mauquf kata dia. Daraqutni kata mengatakan hadis itu marfu' waham kata dia, keliru kata dia. Hadis Ibnu Abbas daripada Ahmad itu hadis munkar kata dia. Daraqutni kata hadis Abu Hurairah tidak sahih daripada Suhail. Sebab apa? Muhammad bin Abbas seorang je dalam meriwayatkannya dan dia tu dhaif. Hadis Anas ada Ghunaim bin Salim. Ibnu Hibban kata huwa mukhalifut thiqat dalam banyak riwayat. Fala yu'jibuni riwayah anhu fa kaifa al-ihtijaj. Dia kata saya tak sih ambil riwayat daripada dia. Usahkan nak hujah, nak ambil nak terima daripada dia pun tak sih. Qultu, kata Syekh Khalil Ahmad, hadis hak dia kata Jabir Jabir bin Abdullah, hadis Jabir bin Abdullah sahabat itu, dalam dia tu ada Jabir Al-Ju'fi, Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Hak tu masalahnya bukan Jabir tu seorang. Apa dia duk mari sanad tu nya? Apa duk mari sanad tu? Tak senang mari sanad tu lah. Apa mari sanad lain dia kata. Kalau kita tengok sanad lain ada lagi. Umpamanya hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan dalam Muwatta' dia daripada Imam Abu Hanifah sendiri. Qala akhbarana al-Imam Abu Hanifah qala haddatsana Abu al-Hasan Musa bin Abi Aisyah an Abdullah bin Shaddad an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla khalfa al-imam fa inna qira'atal imam lahu qira'ah. Sesiapa sembahyang di belakang tu imam, bacaan tu imam itu sudah menjadi bacaan kepadanya. Dalam ni tak ada Jabir tadi, hak kadzab tadi tak ada. Bahkan riwayat Imam Abu Hanifah sendiri, Imam Abu Hanifah tak pakar hak tu, riwayat dia sendiri. Baik, kalau engkau kata dia hadis ini Daraqutni telah kemukakan dalam sunannya, lepas tu Baihaqi daripada Abi Hanifah juga, tetapi disertai dengan Hasan bin Umarah. Ada juga riwayat daripada Hasan bin Umarah saja dengan sanad tadi juga. Kemudian dia kata hadzal hadis lam yusnidhu an Jabir bin Abdullah ghairu Abi Hanifah wal Hasan bin Umarah wa huma dha'ifan, kata dia. Daraqutni kata hadis ni tak ada orang lain, kata dia, bubuh sanad, mengemukakan sanad dengan lengkap sampai kepada Nabi SAW daripada Jabir ni selain daripada Abu Hanifah dan Hasan bin Umar. Kedua-duanya dhaif, kata dia. Abu Hanifah ni dengan Hasan bin Umar ni dhaif, kata dia. Jadi kalau Jabir bin Yazid Al-Ju'fi tadi tak boleh terima, Abu Hanifah pun tak boleh terima. Lepas tu dia kata Sufyan Ats-Tsauri, Abu al-Ahwas, Syu'bah, Israel, Syarik, Abu Khalid Ad-Dalani, Sufyan bin Uyainah dan selainnya ada meriwayatkan daripada Abil Hasan Musa bin Abi Aisyah daripada Abdullah bin Shaddad daripada Nabi SAW mursalan, secara mursal. Hak tu hak betul, kata Daraqutni, hak mursal itu. Orang lain riwayat Abu Hanifah dengan Hasan bin Umar, dua orang tu yang kata dia hak kata marfu' dan muttasil sanad dia. Orang lain ni kata tak ada. Hak tu hak betulnya. Tu dia kata. Qultu, saya kata pula. Kata Khalil Ahmad, "Law ta'addaba ad-Daraqutni wastahya lama talaffaza bihadhihi al-lafza fi haqqi Abi Hanifah
fa innahu imamun tabbat alaihi syarq wal gharb. Kalaulah dia kata nak marahlah pula. Kalaulah Daraqutni ni beradab, kata dia, dan dia malu, dia ni ada malu, mesti dia tak kecek lagu tu, kata dia. Kata dia. Sebab apa? Abu Hanifah ni imam seluruh dunia tu. Terima dia, seluruh dunia sepakat. Bila orang tanya Ibnu Ma'in, ni tokoh rijal, tokoh-tokoh rijal, orang tanya Ibnu Ma'in tentang Abu Hanifah ni lagu mana, dia kata thiqah ma'mun. Dia ni thiqah ma'mun, boleh dipercayai. Ma sami'tu ahadan dha'afahu, tak pernah saya dengar siapa-siapa mengatakan dia ni dhaif. Yahya bin Ma'in kata, maknanya tokoh-tokoh rijal dulu lagi kata tak ada orang kata tak. Ni Syu'bah pun kata lagu tu juga. Dia kata Abu Hanifah thiqah min ahli ad-din was-sidq wa lam yuttaham bil kadhib wa kana ma'munan ala dinillah saduqan fil hadith. Dan imam-imam besar puji Imam Abu Hanifah seperti Abdullah bin Mubarak yang dianggap sebagai salah seorang anak murid dia, Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri, Hammad bin Zaid, Abdul Razzaq, Waqi', yang selalu memberi fatwa mengikut pendapat Imam Abu Hanifah. Dan imam hak tiga lagi, imam hak besar, Malik, Syafi'i dan Ahmad, dan ramai lagi orang-orang lain. Terima baik, tak ada kata Abu Hanifah ni dhaif kau gapo, tak ada. Tapi adalah hak kata Abu Hanifah tu dhaif. Daraqutni. Lepas tu dia pun ada lagi lah dia sebut. Kalau nak kira afala yarda bisukuti ashabihi anhu, tak pandai kau dia orang-orang lain ni mana terima dah Imam Abu Hanifah ni. Lepas tu dia sendiri tu molek sangat kau. Nak marah lagi lah. Dia tu sendiri ada mengarang kitab juga. Dalam sunan dia tu ada sahih belaka kau. Sunan Daraqutni, dia kata wa qad rawa fi sunanihi ahaditha saqimah wa ma'lulah wa munkarah wa gharibah wa mawdu'ah. Dia sendiri ada riwayat macam-macam juga. Dia sendiri dalam kitab dia tu ada macam-macam juga. Wa laqad rawa ahaditha dha'ifah fi kitabih al-jahr bil basmalah wa ihtajja biha ma'a ilmihi bidzalik hatta inna ba'dahum istahlafahu ala dhalik faqala laysa fihi hadithun sahih. Dia kata dalam kitab dia khusus, dia tulis kitab iaitu kalau dalam sembahyang ni kena baca derah bismillahirrahmanirrahim. Dia ni Syafi'i. Syafi'i baca derah bismillahirrahmanirrahim. Dia tulis kitab khusus. Dalam kitab tu banyak hadis dhaif lah. Hadis dhaif tak mari. Dia buat hujah hadis dhaif tu, padahal dia tahu tu hadis dhaif. Nak hujah lagu mana? Sebab itulah bila orang minta bersumpah, bersumpah ni kerana Allah, cuba raya dalam hadis, dalam kitab kamu tulis ni ada ke sahih? So dia kata tak ada hadis sahih. Dia sendiri kata. Hak tu cerita dulu kita sudah jumpa dah. Cerita tu jumpa dah. Gitulah lebih kurang. Lepas tu kita pergi kepada bab baru pula. Jadi kira-kiranya hak baru ni Imam Abu Dawud buat mari dalil bagi orang yang mengatakan kena baca Fatihah. Kena baca Fatihah. Baru ni babnya. Di situ kita nampak tak terang, tak jelas. Situ pun tak terang. Imam Abu Dawud nak cerita tak ada hak terang lah, hak sebenarnya. Tak ada hak jelas benar. Kalau ada pun lebih kurang setara tu lah. Kalau ada pun orang buat dalil tu lebih kurang setara tu lah. Tapi kalau nak kata dalil tu sebenarnya setara tu dalil. Lepas tu dia mari dalil orang lain. Sebab Imam Abu Dawud ni memang kitab dia ni khusus nak cerita dalil masing-masing ulama. Dalil masing-masing ulama mujtahid tu dia pegang hak mana. Ni cerita hak kumpulan lain. Tajuk pun tajuk lain. Bab man karihal qira'ah bi Fatihatil Kitab
idza jahara al-imam. Ini bab orang yang melarang membaca Fatihatul Kitab, Fatihah, bila tu imam baca derah. Mana ada kumpulan pula yang larang makmum ni baca Fatihah bila tu imam baca derah. Tetapi mereka mengatakan kalau tu imam baca Qur'an, makmum kena baca. Maknanya ada kan lagu tu kita sudah sebut dah tadi, iaitu Imam Malik lah. Imam Malik lagu tu. Begitu juga Imam Ahmad. Imam Ahmad pun lagu tu juga. Mana kalau tu imam baca derah, makmum ni tak baca, Fatihah pun tak baca, dia pakai dengar saja, dengar. Ni kumpulan yang kedua. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada sembahyang yang mana baginda membaca dengan suara yang nyaring. Faqala, maka baginda bertanya, adakah sesiapa di antara kamu membaca bersamaku tadi? Faqala rajulun, maka berkata seorang lelaki, na'am ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ada dia lah baca tadi. Qala, Nabi SAW kata, inni aqul, aku duduk kata. Yang di dalam sembahyang tu duduk teringat dah, duduk teringat dalam hati, duduk kata dalam hati, mali unaza'ul Quran, kenapa aku dilawan membaca Al-Quran? Mana ada orang badi nak baca Quran dengan aku pula? Kalau kita kata bahasa Kelantan, badilah, badi. Mana ada orang badi baca Quran dengan aku pula ni? Gitu. Qala, beliau berkata, fantahanna su'anil qira'ati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil qira'ati min as-salawat hina sami'u dhalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Dawud wa rawa hadith Ibn Ukaymah hadha Ma'mar wa Yunus wa Usamah bin Zaid an az-Zuhri ala ma'na Malik. Dia berkata, maka berhentilah orang daripada membaca bersama Rasulullah dalam sembahyang yang mana baginda membaca dengan suara yang derah. Dalam sembahyang yang baginda membaca dengan suara yang nyaring, bila mereka mendengar itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Daud berkata, hadis Ibnu Ukaimah ini diriwayatkan juga oleh Ma'mar, Yunus, Usamah bin Zaid daripada Zuhri, yang mengikut makna hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik tadi, yang serupa isi kandungan dia tu, makna dia, lafaz dia tu tidak sama, tapi isi dia tu serupa, makna dia tu serupa. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Zuhri daripada dia berkata, saya telah mendengar Ibnu Ukaimah tadi juga menceritakan kepada Sa'id bin Musayyab, katanya, saya telah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada kami dalam satu sembahyang. Kami rasa itu sembahyang subuh, bimaknahu, yani sama seperti makna hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik tadi, ila qaulihi, hingga kepada kata baginda, mali unaza'ul Quran, kenapa aku dilawan membaca Al-Quran? Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata, Musaddad mengatakan dalam hadisnya, qala Ma'mar, Ma'mar berkata, fantahan nasu 'anil qira'ah fima jahara bihi Rasulullah, maka orang ramai pun berhentilah daripada membaca dalam sembahyang yang mana Rasulullah membaca dengan suara yang nyaring. Ibnu Sarh dalam hadisnya berkata, Ma'mar mengatakan daripada Zuhri, qala Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, fantahan nas, maka berhentilah orang. Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri berkata, min bainihim, di antara mereka itulah juga, di antara mereka itu, qala Sufyan, wa takallama Az-Zuhri, Sufyan berkata, Zuhri bercakap, menyebutkan sesuatu yang aku tidak dengar. Faqala Ma'mar,
Maka Ma'mar berkata, innahu qal, dia berkata, fantahan nas, maka berhentilah orang. Qala Abu Daud berkata, Abdurrahman bin Ishaq meriwayatkannya daripada Zuhri, wantaha hadithu, hadisnya berhenti setakat kata Nabi SAW, mali unaza'ul Quran, kenapa saya dilawan membaca Al-Quran. Auza'i meriwayatkannya daripada Zuhri, qala fihi, di dalam riwayatnya dia berkata, qala Zuhri berkata, fatta'azal muslimuna bidzalika, maka orang-orang Islam pun mendapat pengajaranlah daripada kata-kata Nabi tadi. Mereka tidak lagi membaca bersama baginda dalam sembahyang yang baginda membaca dengan suara yang nyaring. Qala Abu Dawud berkata lagi, saya telah mendengar Muhammad bin Yahya bin Faris berkata, qauluhu kata-katanya, qauluhu fantahan nas, itu min kalami Zuhri, adalah daripada ucapan ataupun kata-kata Zuhri, yakni bukan kata-kata Abu Hurairah. Ni lebih kurang hak dulu juga, cuma dia buat bak suku lah. Dia buat bak suku. Gitulah. Jadi ini menjadi dalil kepada orang yang mengatakan tak bolehlah baca makmum ni kalau tu imam baca derah. Kalau tu imam baca derah tak boleh. Itulah hadisnya. Jadi hadis ini pun mengikut orang yang tak seterima, dia bahas mana orang yang tak seterima. Dia bahas kalau dari segi sanadnya pada Ibnu Ukaimah. Situ duduknya. Sebab apa? Ibnu Ukaimah macam-macam pendapat. Dalam Mizanul I'tidal dia kata, Abu Hatim berkata, sahihul hadis. Ini hadisnya sahih. Mana kita boleh terima lah hadis ni. Mana ada kata lagu tu. Ibnu Sa'ad berkata, ada orang tak saya buat, tak saya terima dia ni sebagai hujah. Orang tak saya terima dia ni sebagai hujah, dia kata syekh majhul. Dia ni syekh majhul, perawi yang tidak diketahui, majhul. Itu dia kata. Hafiz dalam Taqrib berkata dia ni thiqah. Dalam Tahdzibut Tahdzib qala Abu Hatim salihul hadis, boleh makbul, boleh diterima lah. Ibnu Sa'ad kata dia ni tak apalah, matinya pada tahun 101 ketika berumur 79 tahun, tak apalah. Zuhri meriwayatkan daripada dia satu hadis saja. Ada orang yang tak mahu jadikan hadisnya sebagai hujah, dan orang ni dia kata dia ni majhul. Tapi Ibnu Hibban kata dia ni thiqah. Ad-Dawri meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id, Umar bin Ukaimah thiqah, dia kata. Ya'qub bin Sufyan kata dia adalah di antara tabi'in yang masyhur di Madinah. Abu Bakar Al-Bazzar berkata Ibnu Ukaimah tidak masyhur dalam menukilkan riwayat ni, dan tidak ada orang yang meriwayatkan daripada dia kecuali Zuhri. Humaydi berkata dia ni orang majhul, kata dia. Begitu juga kata Baihaqi. Maknanya ada orang kata tak kenal dia ni siapa dia. Tak tahu, tidak diketahui dia ni siapa. Tak terima. Tapi ada orang yang terima, termasuklah Imam Malik. Sebab Imam Malik dalam Muwatta dia pun ada.
Jadi hak lebih kenanya tentang orang di Madinah ni Imam Malik. Hak lebih kena. Jadi orang hak pakar tu dia kata Imam Malik dia lebih kena. Dia orang sahabat, dia orang besar, dia boleh terima. Dan dalam Muwatta ada. Bapa kita tak terima. Orang lain yang tak kenal, dalam dunia ni bukan semua kita kenal, kata dia. Orang yang tak kenal betul lah dia ayat dia tak kenal. Dia tak tahu, orang lain tahu. Jadi dalam keadaan orang yang kenal dia tu kata dia tak ada apa-apa, apa kita tak boleh pakarnya. Orang yang nak pakar, orang yang tak saya pakar tu tak sil, dia pegang hak kata masyhur saat ni. Gitu. Lepas pada tu dari segi zahir hadis ni dia takwil lah zahir hadis. Orang yang tak saya terima, dia kata kalau kita nak terima juga, kita kena kata orang hak baca dia baca derah. Dia baca derah. Sebab tu Nabi tegur tu. Sebab tu Nabi tegur tu. Tetapi pendapat itu agak jauh. Takwilan itu agak tak pernah sabar. Sebab apa? Kalau baca Quran tu nasabah, baca Quran bukan seorang. Baca Quran. Sebab tu Nabi SAW tanya, adakah sama-sama baca tadi? Kalau baca derah, dia kata apa baca? Katalah betul apa? Adakah siapa-siapa? Ini menunjukkan bahawa tidak baca derah. Lepas tu kalau baca derah tak pernah sabar tu. Sebab apa Nabi SAW itu tengah baca? Gitu. Bagi orang yang kata kita buat hujah ni, dia kata kalau kita perhati sini, Nabi SAW seorang je, adakah siapa-siapa baca? Mana tidak semua. Bukan semua kata kami semua baca. Tak. Ataupun ramai apa kata faqala rajulun, satu orang berkata ya wahai Rasul. Maknanya satu orang, sebab tak adil lah. Sebahagian daripada kami. Boleh jadi orang kata dia tu sebagai mewakili, dia kata seorang. Memang baca, tapi bukan dia seorang. Tapi kalau kita kata iyalah, tidak dia seorang. Lepas pada tu dalam riwayat dia sebut, lepas pada tu orang pun berhentilah baca. Maknanya sudah berhenti dah. Sebab Nabi SAW kata tadi lah, mana dia tak suka lah tu. Bila Nabi SAW kata apa aku dilawan baca Quran pula, maknanya kira-kira dia tak sebui lah tu lagu tu. Maka orang pun berhenti lah, tak baca lah. Kira-kiranya sebelum pada tu baca. Kira-kiranya sebelum pada tu baca. Jadi jelas lah ni. Ni maknanya kalau ada baca sebelum pada tu boleh jadi ada lah riwayat hak suruh baca tu, tak apalah. Tapi hak ni sudah larang. Larang. Mana hak larang ni munasabah kemudian. Nak banding dengan suruh tu. Suruh dulu. Kalau suruh tu kemudian dia kena penjelas pula. Hak dulu hak larang tu sebab apa-apa. Dia kena kata begitu. Hak munasabahnya hak ni kemudian. Hak larang ni kemudian. Suruh tu dulu. Suruh tu dulu. Seperti baru ni kita sudah sebut dah kan. Maknanya adalah yang baca juga dalam sembahyang tu. Tapi apabila wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, bila tu ayat tu mana perintah daripada Allah suruh diam. Bila dibacakan Quran kamu kena diam. Bila baca Quran kamu kena diam. Kalau luar sembahyang wajib kah? Kena diam tu. Tak wajib. Tak wajib. Jadi hak wajib ni mana? Kira-kiranya dalam sembahyang lah. Apalagi ulama-ulama daripada sahabat lagi mengatakan hak tu berkenaan dengan dalam sembahyang tu. Artinya sebelum pada tu kira-kiranya daripada ayat tu maknanya adalah yang baca. Siapa tak boleh dengar, tu imam tu baca, dan tidak diam. Sebab itulah suruh diam tu. Pada sebelum pada tu kira-kira tidak diam. Benar sabar hak tidak diam, hak baca tu dulu. Lepas tu larangan ni kemudian. Supaya juga hadis ni. Kalau kita terima hadis hak kata baca, hak tu hak dulu, hak ni hak dia. Selesailah masalah. Selesai masalah. Sesuai dengan ayat Quran tu, sesuai pula dengan hadis. Kedua-dua tu ada. Jadi bagi orang yang kata tak boleh baca, setengah-setengah tu bukan dia tak terima dulu. Boleh baca, dia terima, tapi dia kata itu sudah mansukh. Kalau ya,
sudah masuk. Tak ada dah situ. Hak tu yang jadi gelabuk ni kata dia. Pasal setengahnya duduk faham, tidak masuk lagi. Bagi mereka macam Tahawi ke apa, dia kata sudah masuk. Masuk habis cerita. Memang ada dulu. Memang ada. Tapi sudah masuk. Kemudiannya tak. Di sini banyak. Qala Abu Daud ni banyak. Bila qala Abu Daud ni dia halulah situ. Tak apalah. Qala, sini masalahnya. Qala. Nabi SAW kata, kenapa aku duduk kata, kenapa aku dilawan membaca Al-Quran? Kenapa aku berebut? Kenapa ada orang berebut dengan aku baca Quran atau badi baca dengan aku? Qala tu siapa kata? Qala tu ada yang kata, salah satunya Imam Abu Daud dia buat mari salah satu pendapat di akhir yang kita baca saat ni. Qala Abu Daud sami'tu Muhammad bin Yahya bin Faris qala qawluhu fantahan nas min kalam az-Zuhri. Fantahan nas mana itu kalam Zuhri, artinya qala ni qala Zuhri berkata, maka orang pun berhentilah baca. Ini hak kata berhenti baca ni siapa dia? Zuhri kata. Imam Abu Daud mari mana ada kata gitu, iaitu Muhammad bin Yahya bin Faris. Tetapi Imam Abu Daud juga ada sebut tadi, iaitu ada juga yang mengatakan qala, yang kata qala ni bukan Zuhri tapi Abu Hurairah kata. Qala ni mana Abu Hurairah berkata, maka berhentilah orang daripada membaca. Dia beza tu kalau Abu Hurairah kata dengan Zuhri kata. Sebab Zuhri ni dia tidak sahabat, Abu Hurairah ni dia sahabat. Kedudukan tu lain. Jadi nak pastikan sekarang ni qala ni, nak pastikan siapa dia kata. Padahal nak memastikan qala ni siapa kata tu, sebab dia beza kedudukan tu, jadi beza. Nak memastikan siapa dia kata. Qatulah Imam Abu Daud beberapa kali qala Abu Daud tu dia nak cerita ni macam-macam, ada gini gitu. Tetapi hak lebih tepat, hak mana hak lebih tepat? Sini dia amali. Ibnul Malik berkata, hak zahirnya Abu Hurairah lah kata, sebab tadi cerita Abu Hurairah. Jadi hak ni pun cerita Abu Hurairah jugalah. Tetapi Miraq ada menukilkan daripada Ibnul Mulaqqin bahawa qawlahu fantahan nas ini kalam Zuhri, yang ini supaya Imam Abu Daud nukil ke akhir sekali. Yang ini tidak marfu' lah. Bukhari pun kata lagu tu juga. Zuhli, Ibnu Faris, Abu Daud, Ibnu Hibban dan Khattabi dan lain-lain pun kata lagu tu juga. Tapi sebenarnya kalau kita perhati Abu Daud dia tidak kata semua, tidak pendapat dia, tak mesti pendapat dia. Sebab pendapat dia wayak waktu Muhammad bin Yahya bin Faris tu kata, mengikut dia. Sebab Abu Daud dia hanya menukilkan, dia wayak hak kata-kata Abu Hurairah pun ada. Ini keliru kalau kata Abu Daud masuk secara umum begitu, keliru. Qultu, kata Khalil Ahmad, akhrajahu Malik fi muwatta'ihi wal Imam Muhammad aidan an Malik fi muwatta'ihi wan Nasa'i min tariqi Qutaybah an Malik wa laysa fiha lafza qal. Habis cerita lah, selesai. Imam Malik ada ni dalam muwatta' ni, riwayatkan hadis ni. Imam Muhammad pun ada juga. Imam Muhammad ambil daripada guru dia Imam Malik, namanya Muwatta' Imam Muhammad. Nasa'i pun ada juga daripada tariq Qutaybah, daripada Malik. Tak ada lafaz qala ni dalam riwayat tu. Bahkan hak ni fantahan nas ni bersambung dengan hak sebelum tu. Qala inni aqul mali unaza'ul Quran fantahan nas 'anil qira'ah. Tak ada qala tu, tak ada. Dalam riwayat Malik. Ini menunjukkan bahawa fantahan nas itu adalah ucapan kata-kata Abu Hurairah, bukan kata-kata Zuhri. Dalam riwayat Abu Daud dan Tirmizi
Dan Ibnu Majah ada lafaz qala. Macam ni kita jumpa. Ada lafaz qala. Tetapi marji' dhamir dia. Qala tu dia berkata. Dia tu berkemungkinan, banyak berkemungkinan dia tu. Tak jelas tu. Kalau kita nak kata dengan putus, Zuhri. Qala tu maknanya dia tu Zuhri. Tak jelas tu. Mana masih muhtamil. Dia kata wa huwa muhtamil. Ada kemungkinan dhamir tu balik kepada Zuhri ataupun kepada Abu Hurairah. Boleh jadi dua tu, antara dua tu. Riwayat yang pertama menolak kemungkinan ini. Riwayat Imam Malik tu menolak kemungkinan ini. Tak ada dah kemungkinan Zuhri ke Abu Hurairah ke. Dah kalau tak ada qala tu selesai dah lah. Siapa dia nak katanya? Takkan Zuhri. Jadi. Sebab apa? Al-mutayaqqan qadin 'ala al-muhtamal. Mana sesuatu yang diyakini boleh mengalahkan yang berkemungkinan, yang tidak yakin. Jadi hak riwayat Malik tu jelas dah dengan yakin. Menyokong hak ni iaitu riwayat Al-Haythami. Riwayat Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid daripada Ibni Buhainah. Dia ni salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Hal ahadun qara'a minkum ma'i anifan?" Qalu na'am. Qala inni aqul ma li unaza'u al-Qur'an fantaha an-nasu 'anil qira'ati ma'ahu hina qala dhalika. Rawahu Ahmad wa Tabarani fil Kabir wal Awsat wa rijalu Ahmad rijalus sahih. Pula kalau kita kata tak padah Imam Ahmad, banyak lagi riwayat orang lain. Bukan Abu Hurairah, ada seorang lagi sahabat. Sini tak ada sebut pun qala tak ada. Fantahanna selalu. Inilah hijau ulama hadis ni, halus benda-benda lagu tu. Nak jadi muhaddis pun jak tua, jak muda, jak budak waktu. Nak jadi muhaddis payah. Lah kena sakai benar lah tengok. Ni sokongnya. Ni ada orang lain lagi riwayat. Dalam apa? Ni setara mana kedudukan? Jadi barulah boleh buat keputusan. Hak qala tu sebenarnya dalam riwayat ni, hak mana kita nak utamakan? Jadi dalam ni pun tak ada lafaz qala juga. Gitu. Jadi bila dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam larang saat ni, maka mereka pun berhentilah. Tak baca dah lah. Lepas tu Imam Nawawi kata, hadis ni dhaif. Ittifaq ulama kata dhaif hadis. Imam Nawawi pun kadang-kadang dia pun parok, dia kata ijma', dia kata ittifaq. Sebab itulah kita tengok, kita kena cermat lah kadang-kadang tu. Yalah, kita hak biasa jumpa tu tak apalah. Tidak itu selalu belak-belak hak lain kata. Ibnul Malik berkata, orang yang kata kena baca di belakang tu imam tu dalam sembahyang, tu imam baca derah, dia pakai hadis ni, dia kata baca derah, makmum tu baca derah. Tu hak larang je. Dia kata. Tapi ini khilaf, canggah dengan zahir hadis ni. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, siapa ada baca? Kalau baca derah, dia pada kata apa bacanya, selalu tunda, tak payah tanya lah, tak payah nak pasti lah. Lepas tu Tirmizi kata, ni Tirmizi bila kemukakan hadis ini, dia kata hadza hadithun hasan, hadis hasan hadis ini. Tirmizi kata. Nawawi kata
Wa ankara al-a'imma 'ala at-Tirmidzi tahsinahu. Imam-imam bantah Tirmizi. Apa dia kata hadis ini hasan? Lagu mana Tirmizi kata hadis ini hasan? Sedangkan mereka wattafaqu ala dha'fi hadzal hadis. Mereka sepakat dhaif hadis ni. Oh, Imam Nawawi kata. Sebab Ibnu Ukaimah ni majhul. Lepas pada tu jumlah fantahan nas 'anil qiraah tadi. Kita baca tadi, lepas qala tadi. Itu bukan hadis. Kata Imam Nawawi, bahkan itu kalam Zuhri, mudrajah fi, masuk dalam hadis tu kata dia. Mudraj, maknanya ini bukan hadis, bukan Abu Hurairah, tapi mengelirukan. Dia kata mudrajah fi, masuk dalam tu. Ini sudah sepakat dah huffaz, mutaqaddimin dan mutaakhirin, kata dia. Di antara mereka Auza'i, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, Bukhari, Abu Daud, Khattabi dan lain-lain. Kadza qala al-Qari. Lagu itulah kata dia Mulla Aliul Qari kata. Thumma qala Mira naqlan an Ibn al-Mulaqqin qala at-Tirmidzi hasan. Mira wa mari daripada Ibn al-Mulaqqin, Tirmizi kata hasan, kata dia. Ibnu Hibban pula kata sahih. Humaidi dan Baihaqi pula kata dhaif. Hak ni kata begini, hak ni kata begini. Intaha, habis kat tu dia kata. Lepas tu pengarang dia kata wa bihadza yu'lamu anna qaul an-Nawawi ittafaqu ala dha'fi hadha al-hadith ghairu sahih. Daripada sini dapat diketahui bahawa kata-kata Imam Nawawi, mereka sepakat mengatakan hadis ini dhaif, tak betul. Pak Imam Nawawi kata. Kalau sepakat lagu mana? Tirmizi kata hasan, Ibnu Hibban kata sahih. Imam Malik mari dalam kitab dia tu, Imam Malik tu mengikut setengah-setengah ulama lebih tinggi lagi daripada Bukhari. Lebih tinggi lagi daripada Bukhari. Kalau tidak pun setara dengan Bukhari. Dan Imam Malik kebukakan, dia terima lah. Maknanya bagi dia tu sahih lah. Orang lain majhul, dia tidak majhul lah. Dia tidak majhul, bagi dia tidak majhul. Orang lain tak kenal pun dia kenal. Tak apa. Dan dia tak kenal, dia tak percaya, tak apalah, tak usah. Tak usah terima. Tapi dia, masalahnya ada dalam Muwatta. Jangan nak kata dhaif, kalau lagu tu dhaif. Macam mana sepakatnya? Imam Malik dia buat hari tu hak sahih. Mengikut dia lah, mengikut dia. Jadi kok mana-mana pun kalau kita tak sepakat lah Imam Malik kata sahih. Imam Nawawi tak sepatutnya dia kata sepakat, ittifaq. Ittifaq tu tak kena tu. Perkataan tu, ittifaq tu ittifaq kuat mana? Imam Malik tak. Orang ni macam-macam tu kan pendapat tu. Beza pendapat. Jadi sebab apa? Sebabnya kalau terima hadis ni, kalau hadis ni boleh pakai, tergugatlah kepada orang yang kata kena baca juga tu. Imam Nawawi ni dia pendukung Syafi'i kan, pembela Syafi'i. Dia tu mujtahid, tarjih dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia kena pertahanlah. Humaidi gapo tu semua tu aliran tu. Jadi dia kena pertahanlah. Dia kena tolaklah hadis ni. Kalau tidak macam mana? Imam Malik tu yang dia kata lagu, dia pegang hadis ni. Dia pegang, sebab tu dia kata tak boleh baca. Jadi demon ni kalau tidak siapa rukun, kata siapa tak sah nak sembahyang. Ni lagu mana kalau hadis ni? Kalau terima. Sekurang-kurangnya hadis ni tidak kuat mana lah. Kalau tidak kuat mana, lebih kuat hak tu. Nasabahlah kalau kita utama hak tu. Kita letak depan hak tu. Hadis ni kita terima, kita letak bawah-bawah. Kelas-kelas bawah. Dia lagu tu lah. Ini masalah ijtihad. Ijtihad ni satu je dalam masalah memahami hadis tu. Yang keduanya dalam menilai sesuatu hadis ni pun tak serupa juga. Orang ni kata sahih, orang ni kata dhaif. Orang ni kata gini, dia tak serupa juga. Cumanya gitulah, payahlah nak kata. Payahlah. Jadi hak ni terpulang kepada masing-masing. Masalah ijtihad lah. Sebab tu lah daripada dulu sampai sekarang pun lagu tu ada. Hak sepakat pun ada, bukan semua tidak sepakat. Hak sepakat pun ada, hak tidak sepakat pun ada. Nak ceritanya tu. Itu terpulang kepada masing-masing lah, pengetahuan masing-masing. Jadi kita nak tahu hak mana lebih kuat,
kita kena dengar molek lah hujah masing-masing tu. Kena dengar molek. Berarti molek. Barulah kita boleh buat kesimpulan akhirnya. Misalnya anak mengatakan, walaupun orang duduk sibuk, ada orang kata setengah tu terima lah, ada ni 10 Syaban ni terima, tak banyak ada ni 10 Syaban ni gini-gini macam-macam. Tapi ada juga orang tak terima, belah-belah tak terima, dia terima juga. Dia kata ada seorang, anak kata tak ada seorang. Sebab tu kata tak serupa. Sebab tu kata tak serupa. Jadi kita pun tak kata ikut dia nak kata gitu, masing-masing ikut dia. Tapi kita tak nampak lagu tu. Gitu. Tak serupa. Hak sepakat tu ada. Dalam perkara ni sebab tidak sepakat tu jadi beza pendapat tu. Nampak apa dia tidak letak hak ni sebagai utama? Sebab bagi dia merasa tak kemah mana. Sebab tu dia letak bawah. Pandangan tu tidak serupa. Pandangan tidak serupa. Nampaknya kita kena berhenti sekali. InsyaAllah sambung lagi. Wallahu a'lam.